diri. Malja'a tempat melarikan diri. Fleeing. Kita terjemah fleeing. F-L-E-E-I-N-G. Fleeing. Okey. Malja'a tempat melarikan diri. Min daripada Allah. Allah. Okey. Illa melainkan. Illa melainkan kecuali ilaihi kepadanya. Kepada Allah. Ilaihi kepadanya kepada Allah. Summa kemudian taba dia menerima taubat. Taba dia menerima taubat alaihim ke atas mereka. Alaihim ke atas mereka. Li agar yatubu mereka bertaubat. Yatubu mereka bertaubat. Inna sesungguhnya Allah huwa dialah At-Tawwab maha menerima taubat. At-Tawwab maha menerima taubat. Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahim maha penyayang. Okey, baik. Puan Rohaya Muhammad Syuaib boleh terjemah tak Puan Rohaya? Ayat pertama kita Puan Rohaya. Boleh Ustaz, tapi saya mungkin ada a few tempat yang saya miss ya. Boleh, tak apa, boleh. Yang tak dapat tu saya beritahu insya-Allah. Okey. Dan ke atas 3 orang yang tidak berangkat sehingga apabila menjadi sempit ke atas mereka bumi. Lepas tu saya tak feel apa-apa. Dengan apa yang luas. Dengan apa yang ia luas. Apa yang ia luas ada dan menjadi sempit ke atas mereka, jiwa-jiwa mereka dan mereka mendapat mereka saya tak ada, saya empty balik. Menyangka, ya? mereka menyangka bahawa tiada tempat melarikan diri. Tiada tempat melarikan diri dan menerima taubat daripada Allah. Daripada Allah kecuali kepadanya. Daripada Allah kecuali kepadanya dan menerima taubat ke atas mereka. Mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat, maha penyayang. Okey, baik. Sorry Kita Ustaz, masuk saya memang miss ayat banyak. ni, ayat pertama kita. Hari ni saya miss banyak. Saya laju sangat ke Puan Rohaya? Tak ada. Saya yang delay, saya yang ni miss up. Saya yang mess up. Okey. Ustaz, Okey, baik, tak apa. Apa dia? ayat berapa? Sorry, saya baru masuk. Tak apa. Muka surat 206. Muka surat 206 ayat atas sekali. Ayat 118. Okey, terima kasih. Okey, muka surat 206 ayat 118 sama-sama. Okey, baik. Kita sekarang ayat ni nak menceritakan tentang 3 orang sahabat Nabi, tentang 3 orang sahabat yang mana mereka tidak join peperangan Tabuk. Kisah ni kalau tuan-tuan tanya kat Google je, kisah 3 sahabat yang tidak pergi ke Tabuk. Keluar ayat ni. Tanya kat Google, kisah 3 sahabat yang tidak pergi ke Tabuk. InsyaAllah akan keluar ayat 118 surah Taubah. Baik, kisahnya macam mana? Panjang kisahnya sebelum nak cerita asbabun nuzul ayat ni. Sekarang kita nak bincangkan sebab-sebab diturunkan ayat ni. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Antara 3 orang sahabat tu, salah yang pertamanya nama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku tidak pernah miss mana-mana peperangan yang Nabi pergi berperang kecuali 2 peperangan je. Peperangan Badar dan peperangan Tabuk. Imam Ahmad cerita, Ka'ab bin Malik bercerita, aku ni mana-mana Rasulullah pergi perang aku mesti join. Aku tak pernah miss mana-mana peperangan yang Rasulullah join kecuali peperangan Badar dan Tabuk. Dia kata, adapun di peperangan Badar, masa aku tak join, aku tidaklah diuji, dicela sebagaimana aku diuji dan dicela ketika mana aku tidak menyertai Tabuk.
Kerana peperangan Badar adalah peperangan yang tidak dirancangkannya, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh ataupun memaksa ataupun mewajibkan semua sahabat-sahabat pergi menyertainya. Kita dah lalu dalam surah Al-Anfal, peperangan Badar berlaku tanpa dirancangkan. Rasulullah keluar asalnya nak sekat kafilah Abu Sufyan, tengok-tengok jadi peperangan Badar. Jadi Ka'ab bin Malik kata, aku tak pergi Badar tapi aku tidaklah kena cela, diuji seteruk sebagaimana aku tak pergi peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik kata, semasa peperangan Tabuk, semasa datang seruan untuk pergi perang Tabuk, Rasulullah SAW mengajaknya secara terang-terangan kepada kami. Sedangkan sekiranya peperangan-peperangan sebelum tu, Rasulullah SAW akan samarkan rencana peperangan. Maksud samarkan, kat Madinah ada munafik. Kalau Nabi cakap awal-awal pada sahabat-sahabat kat Madinah, okey, esok kita nak pergi perang kat sekian tempat, sekian negara, sekian negeri, maka munafik ni akan bocorkan rahsia tu, cakap awal-awal kat musuh dia. Hantar wakil, tolong sampaikan pada orang negeri sana, esok Muhammad nak pergi sergap negeri sana. Jadi untuk menyembunyikan rahsia nak keluar perang tu, maka Nabi tak akan cakap dengan jelas kepada bala tentera yang Nabi nak hantar, kumpulan tentera yang Nabi nak hantar, Nabi tak akan cakap dengan jelas. Pergi sini, pergi sana untuk sembunyikan. Tetapi Ka'ab bin Malik kata dalam peperangan Tabuk ni, Rasulullah SAW menyebut dengan jelas kepada kami semua, sama ada diketahui ataupun tidak diketahui oleh orang munafik, semua dengar, Rasulullah ajak kami ke Tabuk secara terang-terangan. Maka ramai sahabat-sahabat yang pergi ke Tabuk, Ka'ab bin Malik kata, dan tidak ada satu riwayat pun yang boleh menyatakan berapa jumlah mereka secara tepat. Berapa jumlah mereka secara tepat. Adalah cakap 30,000, 29,000, 28,000, tapi tidak ada satu catatan pun yang mencatat secara tepat. Dia kata, aku tidak pernah rasa senang. Aku tidak pernah rasa sesihat, sesegar sebagaimana kondisi aku sebelum pergi Tabuk. Apa maksudnya? Sebelum peperangan Tabuk ni ada banyak peperangan, tapi peperangan-peperangan sebelum ni yang aku join Nabi tu, aku tak adalah keadaan sihat mana, segar mana, cergas mana, ataupun dari sudut keuangan aku pun tak adalah kukuh mana. Maksudnya sebelum ni punya peperangan, aku join dalam keadaan badan tak cergas mana, tak sihat mana. Okey, biasa-biasa je. Okey, dari segi keuangan pun cukup-cukup ada je. Tetapi semasa di Tabuk ni, semasa Nabi nak ajak ke Tabuk ni, aku sangat segar, sangat cergas, dan semasa itu Ka'ab bin Malik kata aku ada 2 kenderaan. 2 binatang tunggangan untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan sebelum tu aku tidak pernah mempunyai 2 kenderaan pun. Maksudnya 2 ekor kuda, 2 ekor unta ke, wallahu alam dia tak beritahu. Maka ketika mana aku telah mempersiapkan persiapan untuk pergi ke Tabuk, ketika mana aku telah buat persiapan untuk pergi ke Tabuk, maka aku telah menyiapkan barang-barang, aku telah siapkan barang-barang aku telah siapkan kelengkapan aku untuk pergi ke Tabuk. Hari berangkat tiba, aku masih berada di rumah dan aku mengatakan nanti aku akan menyertai mereka. Okey, hari berada di rumah, maksudnya masa tu sahabat-sahabat Rasul dah berangkat, aku masa tu kat rumah lagi. Aku mengatakan nanti aku akan menyertai mereka. Masa tu adalah musim panas terik dan musim buah-buahan mula menjadi. Mula boleh dipetik. Dan aku sangat suka keadaan pada masa tu, maksudnya musim buah-buah ketik hasil, aku suka sangat masa tu. Jadi dia ni bukan tak buat persiapan langsung, buat preparation, beli barang, buat persiapan senjata. Cuma kita panggil apa bahasa Melayu? Berlengah-lengah. Okay? Kita kadang-kadang dah pakai baju nak pergi masjid kan? Dah pakai baju nak pergi masjid, dah pakai minyak wangi. Tiba-tiba nak keluar rumah borak dengan jiran. Borak, nantilah. Pok habis waktu sembahyang. Tengok orang ni dah balik sembahyang, kita tak pergi sembahyang sebab mereka borak dengan jiran. Ataupun nak keluar rumah tengok TV jap, tengok berita penting. Tengok TV jap. Kejap pok. Tengok baru nak keluar start motor kan balik masjid dah. Maksudnya niat nak pergi tu ada tapi kita panggil macam culas sikit. Nantilah. Jadi ni masalah Ka'ab bin Malik ni. Maka berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, aku dapat berita Rasulullah sampai ke Tabuk dan keesokannya aku dapat berita lagi Rasulullah keesokannya Rasulullah mula bertolak pada Tabuk. Maka aku mula risau.
Semasa di Tabuk, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk, okey, maka Rasulullah baru teringat kat Ka'ab bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apa yang Ka'ab bin Malik buat? Masa tu Rasulullah dah perasan kat Tabuk Ka'ab bin Malik tak ada. Kerana Ka'ab bin Malik ni merupakan sahabat besar juga. Walaupun tak glamour macam orang lain, tapi dia sahabat besar juga. Bila dia tak ada, Rasulullah pun tanya, apa yang Ka'ab bin Malik buat? Maka salah seorang Bani Salamah, dia jawab, dia sedang dibuai empuk oleh selimut-selimutnya kat rumah dia. Sahabat tu jawab, dia sedang dibuai empuk oleh selimut-selimutnya kat rumah dia. Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, sangat buruk apa yang kamu jawab. Sangat buruk jawapan kamu. Muaz bin Jabal nak bela Ka'ab bin Malik. Maka Muaz bin Jabal kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengetahui daripada Ka'ab bin Malik melainkan hanya kebaikan. Yang kami tahu Ka'ab bin Malik ni hanya buat kebaikan. Lalu ketika mana aku dengar kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu aku tengok kat Madinah, hanya yang ada lelaki-lelaki yang lemah, tua, wanita-wanita dan orang-orang yang terkenal dengan sifat munafiknya. Aku tak nak join mereka. Jadi ketika mana aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sampai ke Madinah, maka aku mula terfikir-fikir. Mula mencari-cari alasan. Alasan apa nak bagi? Nanti Rasulullah datang nak tanya ni, Rasulullah balik nanti nak tanya aku kenapa tak pergi ni. Jadi aku nak bagi alasan apa ni? Aku nak bagi alasan apa? Tak tahu ni, nak terfikir. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai je ke Madinah, maka terus hilang perasaan batil tersebut. Maksud perasaan batil? Rasa nak kelentong, rasa nak menipu, rasa nak reka-reka alasan, nak bagi reason yang menyelamatkan diri, semua hilang. Maka sebagaimana Rasulullah SAW bila sampai pada safar, Rasulullah tak balik rumah dulu. Rasulullah pergi masjid dulu. Sunat Sunat kita pergi mana-mana, sampai kawasan kampung kita, pergi haji ke, pergi umrah ke, pergi luar negara ke, sampai kawasan kampung kita, pergi masjid dulu sembahyang, baru balik rumah. Sunat sebenarnya. Maka ketika mana Rasulullah SAW pergi masjid, solat kat masjid, sebelum sampai rumah aku pun pergi masjid. Jumpa Nabi SAW. Rasulullah SAW senyum kepada aku tapi dengan muka marah. Macam mana tahu senyum tapi marah? Okey. Maka Nabi kata, ma khalfuka ya Ka'ab. Wahai Ka'ab, apa menyebabkan kamu tertinggal tak pergi? Okey, qad alam takun qad ishtaraita zuhran. Bukankah kau telah beli segala kelengkapan? Wahai Ka'ab, kenapa tak pergi perang? Bukankah kau telah beli segala kelengkapan? Maksudnya kelengkapan perang ada, kenderaan nak pergi perang ada, duit belanja semua ada. Maka jawab Ka'ab bin Malik, dia kata, ya Rasulullah, sekiranya bukan kau yang tanya soalan di depan aku, soalan sekarang ini bukan kau yang tanya, nescaya aku akan memikirkan jawapan-jawapan untuk membela diri aku. Maksudnya kalau yang tanya dia bukan kau, aku dah bagi alasan-alasan, jawapan-jawapan yang boleh menyelamatkan diri aku. Itu maksud dia. Tetapi ya Rasulullah, sekiranya aku bagi jawapan yang menyelamatkan diri aku, nescaya Allah takkan redha pada aku dan Allah takkan redha kepadamu yang redha dengan jawapan. Ini jawapannya. Tapi ya Rasulullah, dia kata, sekiranya kau nak tengok kejujuran kepada aku, maka sekarang aku akan bercakap dengan benar dan jujur, dan kau memang akan menemui kejujuran pada diriku. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki sebarang alasan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki sebarang alasan dan aku tidak pernah mempunyai masa lapang, kesenangan sebagaimana aku mempunyainya sebelum pergi Tabuk. Ya Rasulullah, aku masa nak pergi Tabuk tu tak ada alasan apa pun. Badan sihat, masa ada, duit ada, kelengkapan ada, semua ada. Maka Nabi kata, amma haza faqad sadaqa. Adapun kata-kata kau ni kau telah cakap benar. Faqum hatta yaqdiyallahu fika. Berdirilah kamu, pergi sehinggalah Allah Taala membuat keputusan terhadap urusan kamu ini. Pergi. Sehingga Allah Taala buat keputusan terhadap alasan kamu ini. Maka aku pun beredar daripada Rasulullah SAW dengan perasaan yang sangat sedih lagi hiba. Maka beberapa orang Bani Salamah datang pujuk aku. Dia kata, wahai Ka'ab bin Malik, kami tidak mengetahui pun tentang kamu melainkan yang baik-baik je. Maksudnya kamu punya rekod sebelum ni tak ada apa yang tak baik, semua baik je.
maka pergilah kepada Nabi dan berilah apa-apa alasan agar Rasulullah boleh minta ampun terhadap kamu nanti. Pergi balik jumpa Nabi, mereka pujuk aku, Kak Amir Malik kata pujuk aku, pergi balik jumpa Nabi, bagilah apa-apa alasan yang agar alasan tu nanti Rasulullah tak marah pada kamu dan alasan tu nanti Rasulullah boleh minta ampun pada Allah terhadap kamu. Maka Kak Amir Malik kata pada masa tu, aku hampir-hampir rasa macam masa tu, aku hampir-hampir rasa nak pergi balik jumpa Nabi, nak bagi alasan agar Nabi tak marah pada aku. Tapi Allah Ta'ala telah selamatkan aku tidak berbuat sedemikian. Boleh je, maksudnya dia kata-kata dia ni, boleh je aku nak pergi ke lentong Nabi bagi alasan tu alasan, dia cakap sakit ke, mana tahu masalah dalam macam tu. Jadi, aku Kak Amir Malik tanya sahabat-sahabat dia. Dia kata ada lagi tak orang yang senasib dengan aku? Ada lagi tak orang yang senasib dengan aku? Maka mereka menjawab, ada. Mereka memberi alasan sebagaimana kamu beri alasan, iaitu kami tidak ada apa-apa alasan, dan mereka juga Rasulullah SAW cakap pada mereka apa yang Rasulullah cakap pada kamu. Maka Kak Amir Malik tanya, siapa mereka itu? Mereka adalah Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi' Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Maka mereka menceritakan kepadaku tentang dua orang sahabat tersebut. Dua orang sahabat tu lagi hebat kerana kedua-duanya pernah menyertai peperangan Badar. Jadi dua orang ni pun bagus juga. Kenapa bagus juga? Tak kelentong. Tak pergi, tak cakap pada Rasulullah, tidak ada apa-apa alasan. Maka kemudian mereka pun mencerita pada aku tentang dua orang sahabat tu. Lalu tidak berapa lama kemudian Rasulullah SAW memutuskan kepada semua sahabat-sahabat tidak bercakap dengan kami. Rasulullah keluarkan keputusan masa tu, arahan tidak dibenarkan mana-mana sahabat bercakap dengan kami. Bayangkan, mereka di pulau. Berapa hari? 50 hari. Nanti kita cerita 50 hari. Jadi, dua orang sahabat lagi tu, Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi', setelah keluar keputusan tu, mereka hanya duduk kat rumah menangis je. Kerana kesalahan mereka bersedih duduk kat rumah menangis je. Sedangkan aku adalah orang yang paling tabah, paling kuat, paling keras hati di kalangan mereka, di kalangan kami bertiga. Kak Amir Malik kata di kalangan kami bertiga, akulah yang paling kuat, paling tabah, paling keras hatinya. Aku pergi pasar macam biasa. Aku pergi salat Jumaat macam biasa. Aku semayang belakang Nabi macam biasa. Aku duduk dalam majlis Nabi macam biasa. Tetapi tidak ada seorang pun yang menegur aku. Tak ada seorang bercakap dengan aku. Satu hari aku pergi masjid Nabi, semayang belakang Nabi SAW. Setelah semayang belakang Nabi SAW, aku semayang sunat sebelah Nabi SAW. Aku bagi salam pada Nabi. Dan dalam hatiku berkata-kata, mungkin Rasulullah SAW menggerakkan mulutnya menjawab salam. Dari dekat macam itulah. Kemudian ketika aku beri salam pada Nabi SAW, aku senyum. Tetapi Rasulullah SAW tidak membalas senyumanku dan memalingkan muka daripada aku. Orang yang, kalau orang jenis hati munafik, suka hati. Nak senyum-senyum, tak nak senyum sudah. Nak senyum-senyum, tak nak senyum sudah. Bukan masalah aku pun. Contohlah. Tapi orang yang disayangi, disanjungi, orang yang kita harapkan keredaannya, kita harapkan syafaatnya, buat macam tu pada kita, ni berat ni, ujian berat ni. Ujian yang sangat berat. Masa tu hati aku sangat sedih, hampir-hampir dulu. Maka Kak Amir Malik meneruskan lagi, aku pun pergilah rumah anak saudara aku, Abu Qatadah. Dia panjat dinding, beri salam kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah tak jawab. Kemudian aku tanya, wahai Abu Qatadah, kamu tahu tak betapa aku mencintai Rasul Allah dan Rasulnya? Kamu tahu tak betapa aku ni sangat mencintai Allah dan Rasul? Tanya kali pertama tak jawab. Anak saudara dia, Abu Qatadah tu anak saudara dia. Kali pertama tanya tak jawab. Kali kedua tanya pun tak jawab. Kali ketiga tanya pun tak jawab. Maka akhirnya kali ketiga barulah Abu Qatadah jawab. Wallahu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Wallahu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maksudnya, Kak Amir Malik kata, aku tak pergi pegang tu bukanlah sebab aku ni memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Aku tetap cintakan Allah. Aku tetap cintakan Rasul. Aku tetap cintakan Allah, aku tetap cintakan Rasul. Cuma aku masa tu dibuai oleh kesenangan, keseronokan, keselesaan, aku tak nak pergi. Maka,
Dia menangis sebab anak saudara dia yang paling dia cintai jawab macam tu pada dia. Dia pun balik rumah menangis. Pada satu hari aku berjalan kat pasar kat Madinah. Tiba-tiba ada seorang daripada Syam, Syria. Okey, datang meniaga makanan. Lepas dia habis meniaga, dia pun tanya pada orang-orang di pasar Madinah. Boleh tak tunjukkan pada kami siapakah Amin Malik? Lalu mereka pun menunjukkan kepadaku. Lalu orang tu datang bawa surat. Orang daripada Syam tu datang bawa surat daripada Raja Ghassan. Surat daripada Raja Ghassan. Surat tu berbunyi amma ba'du. Kak Amin Malik ni dia tahu sebab dia salah seorang penulis juga. Dia tahu, faham bahasa luar Arab tu, dia tahu. Dia kata amma ba'du, sesungguhnya aku. Bukan bahasa luar Arab, maksudnya bahasa Arab juga. Okey, maksudnya Kak Amin Malik ni pandai menulis dan pandai membaca. Bukan macam Nabi lah, Umi. Jadi, dia kata, adapun kami mengetahui sesungguhnya kamu dipulaukan oleh sahabat-sahabat kamu. Demi Allah, orang macam kamu tidak layak dihina dan dipulaukan di sini. Menjadi tanggungjawab kami memberi bantuan kepadamu. Tengok, orang kafir pandai curi peluang. Orang kafir pandai curi peluang. Dia nampak orang tu dipulau, disingkirkan. Dia nampak orang tu tidak diambil peduli, cepat-cepat ambil peluang. Orang Kristian, dia tengok orang tak ada rumah, terbiar, gelandangan, pandai dia tackle. Bagi bantuan makanan, bagi tempat tinggal free sementara. Orang macam tu, kita buat tolong dia senang nak ikut kita. Jadi, Kak Amin Malik kata, itu pun merupakan salah satu ujian juga bagi aku. Ujian juga tu. Pertama kena uji dengan sahabat-sahabat dan Rasul tak cakap dengan aku. Kemudian datang surat tu, offer join. Orang Kristian lah. Orang Kristian dekat Syria. Maka aku telah memasukkan surat tersebut dalam dapur lalu membakarnya. Dia bakar surat tu. Dia sahabat kuat. Bukan sahabat yang lemah-lemah punya, ni sahabat kuat. Maka setelah berlalu 40 hari daripada keseluruhan hari kami dihukum oleh Rasulullah ni, maka datang seorang utusan daripada Nabi SAW. Dia kata, wahai Ka'ab, Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk menjauhi isterimu. Rasulullah keluarkan perintah supaya kamu menjauhi isterimu. Maka aku tanya, adakah Rasulullah suruh ceraikan ke macam mana? Tak. Nabi suruh menjauhinya saja. Lalu aku katakan kepada isteriku, pergilah balik rumah keluarga kamu sehingga Allah buat keputusan terhadap aku. Dan dua orang sahabat lagi yang kena menasib sama macam aku, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi', mereka pun dapat perintah yang sama juga supaya menjauhi isteri masing-masing. Tetapi Hilal bin Umayyah ni dia dah tua. Lah. Maka isteri ni jumpa Rasulullah dan kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal ni sangat tua dan tak mampu nak uruskan urusan dia seharian dia. Boleh, dan dalam masa yang sama kami tidak ada pembantu rumah, tak ada hamba nak buat kerja-kerja rumah. Boleh tak aku menemaninya untuk menguruskan urusan-urusannya, maksudnya makan minum dia, cuci pakaian dia. Maka Rasulullah kata, boleh, tetapi dia tidak boleh mendekatimu. Maksudnya kamu boleh duduk, tolong dia macam biasa, masak, basuh baju macam biasa kat dia. Cuma dia tak boleh mendekatimu. Apa jawapan isteri Hilal? Kata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia sejak hari dia ditimpa musibah ni, tidak ada sebarang kegairahan, keinginan lagi bagi diri dia. Sedih sangat masa tu, maksudnya tidak ada fikirlah nak jimat isteri tu, maksudnya senang faham. Dia tak katalah kau nak jimat tu. Tapi dia sebut tidak ada sebarang kegairahan lagi. Dia sejak hari tu sampai ni asyik nangis je. Maka Rasulullah bagi izin pada isteri Hilal bin Umayyah untuk duduk rumah jaga suami. Kemudian ada ahli keluargaku, Kak Amin Malik kata, ada ahli keluargaku yang datang padaku lalu kata, wahai Kak, Rasulullah, before Zuhur. boleh mute-kan tak? Boleh mute-kan tak semua sahabat-sahabat? Boleh mute-kan tak? Okey, baik. Jadi, keluarga aku datang pada aku cakap, wahai Ka'ab, Hilal bin Umayyah minta izin isteri duduk dengan Nabi, Nabi bagi, kamu cubalah minta izin dengan Nabi, Nabi bagi juga nanti.
Kenapa Nabi bagi juga? Maka aku jawab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dia telah tua dan isteri dia telah tua. Rasulullah bagi izin. Aku ni muda lagi, isteri aku juga muda lagi. Aku takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang lain terhadap permintaan aku. Lalu aku tak minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ke-50. Sampai hari yang ke-50. Ketika mana aku sedang solat subuh di atas bumbung salah seorang rumah sahabat-sahabat, dia kata, maka aku dengar suara teriakan daripada jauh. Wahai Ka'ab, bergembiralah kamu. Wahai Ka'ab, bergembiralah kamu. Maka aku lepas salat subuh terus sujud syukur pada Allah Ta'ala. Maka aku masa tu gembira sangat, suka sangat pada orang yang menyampaikan berita gembira tu. Aku buka baju aku, dua-dua lapis baju aku buka bagi dia. Demi Allah, pada masa tu aku tidak mempunyai pakaian melainkan dua pakaian tu je. Suka sangat. Orang tengah gembira sangat ni, okey, orang tengah gembira sangat-sangat, dapat berita gembira sangat-sangat masa tu, dia tak kisah nak bagi duit banyak mana pun. Ayah gembira sangat anak periksa dapat 5A, anak nak minta handset harga 1,000, 2,000, bagi tak apa. Sebelum tu kedekut sangat sebelum tu kerana gembira sangat. Jadi dia kata begitu juga sahabat-sahabat, ramai kumpulan-kumpulan sahabat lepas dapat berita gembira pada Nabi, ada yang berlari, ada yang berkuda pergi ke rumah kami bertiga menyampaikan berita gembira itu kepada kami. Tetapi Ka'ab bin Malik kata, suara orang menjerit atas bukit lebih cepat sampai kepadaku berbanding orang naik kuda dan juga orang berlari. Maksudnya ada yang berlari, ada naik kuda, ada jerit pada jauh, sampaikan berita gembira pada kami. Tetapi suara jeritan mereka pada jauh lebih cepat sampai kepada kami. Maka orang tu berkata, wahai Ka'ab, Rasulullah ingin menjumpa kamu. Aku pun terus pergi jumpa Nabi SAW. Ketika itu Nabi ada kat masjid. Aku beri salam pada Nabi SAW. Nabi jawab dengan penuh muka ceria lagi gembira. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata, sesungguhnya kamu telah diampunkan. Maka aku tanya, ya Rasulullah, pengampunan tu daripada Tuhan ke daripada Allah? Ka'ab balik tanya. Maka Rasulullah SAW kata, sesungguhnya pengampunan tu daripada Allah. Maka Rasulullah SAW baca ayat ni. Wa 'alas salasatil ladina khulifu. Ayat kita sedang terjemah ni lah. Maka Ka'ab kata, aku gembira sangat ya Rasulullah. Aku nak infakkan sebahagian hartaku untuk agama Allah ni. Maka Nabi kata, jangan infak semua. Singkatkan sikit untuk kamu. Maka Ka'ab bin Malik kata, aku punya harta kat Khaybar. Yang ada kat sini semua aku nak infak untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab bin Malik kata, aku boleh je nak menipu, nak menyelamatkan diri sebagaimana orang-orang munafik bagi alasan. Boleh tak buka muka surat 202. Page 202, ayat 95-96. Kita dah lalu dah page tu. Puan Hazar boleh tolong baca tak Puan Hazar? Page 202, ayat 95-96. Puan Hazar tolong baca. 95-96. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling daripada mereka. Maka berpalinglah daripada mereka kerana sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan neraka jahanamlah tempat mereka. Itulah balasan bagi apa yang telah mereka lakukan. 96. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi walaupun kamu menerima mereka, Allah tidak akan redha kepada orang-orang yang fasik. Tengok kejujuran membawa kepada kebaikan walaupun terpaksa menerima ujian yang berat. Kejujuran membawa kepada kebaikan walaupun terpaksa menerima ujian yang berat. Berat ni. Dahlah kawan-kawan pulau kan. Nabi tu. Kalau bagi sahabat ni, bagi sahabat 3 orang ni, kalau sahabat-sahabat lain tak pulaukan mereka, cukup Nabi seorang je pulaukan mereka pun dah seksa hati perasaan mereka. Katakanlah dalam kes ni, semua orang cakap dengan mereka macam biasa, tapi Nabi seorang tak cakap dengan mereka, itu pun dah satu bebanan fikiran bagi mereka. Sebab tu dalam ayat ni kita terjemah tadi, tidak ada tempat lari daripada Allah kecuali kepada Allah. Maksudnya Allah bagi ujian tu pada mereka, Allah bagi musibah tu pada mereka, apa mereka buat?
kembali taubat pada Allah. Maksudnya dalam 50 hari tu mereka menangis taubat istighfar. Itulah malam mereka. Bukan 50 hari tu bagus Nabi tak cakap, dia cakap tidur kat rumah. Tak, tu malam mereka. Jadi, pengajaran daripada ayat ini ialah orang yang cakap benar, walaupun masa dia cakap benar tu dia ditimpa kesusahan, mungkin kena denda, mungkin kena bayar saman, mungkin kena hukuman, tetapi apa yang dia cakap benar tu akan membawa kebaikan bagi diri dia. Ayat 95-96 yang Puan Hazar baca tadi, Kak ambil balik kata, aku boleh je, aku ni sahabat yang Nabi percaya. Aku ni sahabat yang Nabi percaya, sahabat-sahabat lain pun tahu kebaikan diri aku. Aku boleh nak menipu, nak reka alasan, nak cipta alasan. Jadi kalau aku menipu, reka alasan, cipta alasan, ada masalah kena keluar 50 hari. Tak ada. Boleh hidup macam biasa macam orang lain. Tetapi Allah Ta'ala kuatkan iman aku bercakap jujur. Aku ditimpa kesusahan 50 hari. Lepas pada tu Allah turunkan ayat tentang aku. Bukan sahaja tentang aku, bahkan pengampunan tentang aku. Allah pernah turunkan ayat tentang Sayyidina Aisyah, Allah pernah turunkan ayat tentang Sayyidina Abu Bakar. Tapi ayat yang turun tentang aku, ayat yang turun tentang pengampunan bagi diriku. Jadi, apa pengajaran dalam ayat ni? Walaupun kita ada ada masalah, ada kesusahan, kesulitan, jangan cakap bohong. Jangan cakap bohong. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad. Nabi kata, alaikum bisidq. Kamu kena selalu cakap betul, cakap benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana cakap benar bawa kepada kebaikan. Pelajar-pelajar tahfiz contoh. Dia malam main tak menghafal. Esok pagi tak ingat hafalan, kita tanya kenapa tak ingat hafalan? Ustaz, malam tadi saya migraine. Malam tadi saya sakit perut. Ustaz boleh tahu ke dia cakap betul, cakap tipu masa tu? Kita bukan doktor, kita bukan malaikat boleh tahu hang tipu, hang kelentang, mana kita tahu. Contoh. Jadi orang dia tipu, dia kena hukuman tak sebab tak ingat hafalan? Dia kena denda tak sebab tak ingat hafalan? Tak kena. Jadi bila tak kena hukuman, esok lusa dia akan buat lagi. Nanti dia akan buat lagi. Tak apa, ustaz ni kita tak ingat hafalan kita. Kita kelentong cakap sakit perut, sakit kepala. Kan selamat. Tapi kalau buat cakap benar, kenapa tak ingat hafalan? Malam tadi kami tak hafal sungguh-sungguh. Malam tadi kami borak lebih sikit, kami main, waktu tak ingat hafalan. Dapat piak 5 kali kat punggung. Jadi bila kena rotan 5 kali tu, okey, maka apa akan berlaku? Esok dia usaha sungguh-sungguh. Dia akan dapat hafalan dengan baik. Itu salah satu contoh. Ataupun pelajar dia buat salah, pelajar ni dia buat salah, dia mengaku kesalahan dia akan dihukum. Hukuman itulah proses tarbiyah. Jadi bila dia tarbiyah, dia akan menjadi makin elok. Tapi kalau dia tipu, setiap kali kena tangkap buat salah je, tipu. Bila tipu lepas, tak kena hukuman. Bila tak kena hukuman, apa perasaan dia? Nanti boleh buat lagi. Nabi kata cakap benar, kerana cakap benar bawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan kebaikan akan bawa seseorang kepada syurga. Gigi munafik yang kelentong Nabi, selain 3 orang ni, yang bagi alasan pelik-pelik tu, ada kena pulang? Tak ada. Nabi senyum macam biasa, cakap macam biasa, duduk makan dengan Nabi macam biasa, duduk majlis Nabi macam biasa. Tak kena pulau, tak kena masalah, tak kena tekanan jiwa macam mereka ni. Kat dunia. Kat akhirat, na'udzubillah misalnya. Mereka 3 orang ni 50 hari je sengsara. Tetapi Allah turunkan ayat terima taubat tu. Tu yang mahal. Allah sebut mention 3. Kalau ayat lain, muslimin, allazina amanu, okay, wa amilus solihat, tu umum. Ni Allah sebut 3. Maksudnya 3 ni mereka tu. Bukan orang lain, 3 orang ni. Kemudian Nabi kata, wala yazalu rajulu yasluku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang lelaki itu sentiasa cakap benar dan dia membiasakan lidah cakap benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Orang yang cakap benar. Nabi kata apa dalam hadis lain? Qulil haqq walau kana murran. Cakaplah benar walaupun pahit. Guru saya kata, itulah yang buat dia merasa saya dulu. Pelajar-pelajar buat salah. Contoh dia buat telefon. Pelajar-pelajar buat telefon ke asrama tahfiz. Mana boleh buat telefon kan? Bila kena tangkap, telefon tu kita rampas, ustaz-ustaz rampas,
Apa cara nak selamatkan diri? Tahu tak cara-cara pelajar nak selamatkan diri? Handphone siapa ni? Saya jumpa, Ustaz, saya jumpa. Jadi bila jumpa tu kuranglah sikit kesalahan dia. Sebab kesalahan bawa handphone tu salah ke madrasah. Jadi dia tahu kalau bawa pada rumah ke madrasah salah besar, jumpa tak salah besar sangat. Kat Seri Petaling kan, Seri Petaling tu ramai orang datang masjid, solat, ada tidur kat situ. Jadi kita pelajar-pelajar pun solat kat situ juga. Jadi dia bagi alasan jumpa. Alasan jumpa. Dia ingat ustaz-ustaz ni tak cerdik macam dia. Dia rasa dia makan susu dugro tu dia cerdik boleh tipu ustaz. Ustaz buka telefon. Tengok baca WhatsApp dia, mesej dia. Call mak dia bulan lepas. Okay. Call ayah dia, call girlfriend dia. Contohlah. Cakap jumpa tapi dia bila check telefon, dah sejak sebulan 2 mesej dengan family dan sebagainya. Contoh. Jadi, nampak sangat tipu. Maka ustaz kata, ustaz-ustaz yang bagi hukuman kata, kesalahan tipu tu lagi teruk pada kesalahan buat telefon tu. Kesalahan tipu tu lagi teruk pada kesalahan buat telefon. Dapat 2 denda. Satu denda kesalahan buat telefon, satu lagi denda kesalahan menipu tu. Bahkan dalam undang-undang tulis, undang-undang madrasah kami, guru-guru boleh menghukum pelajar menipu on the spot. Maksudnya pelajar lain buat salah, ustaz-ustaz akan mensyarat nak denda apa? Nak gantung ke, nak watan ke, nak suruh dia khidmat bercuci tandah ke, kesalahan-kesalahan. Tapi bab menipu ni, bab kesalahan menipu ni, guru-guru boleh rotan masa tu juga. Jangan lebih 10 kali. Okey, kita tanya-tanya dia kelentong dah sekali tak boleh nak jawab dah. Masa tu juga tahu dia kelentong, pam. Bukan rotan, bukan belempang lah, rotan. Jangan syarat jangan lebih 10 kali. Nak beri pengajaran pada pelajar-pelajar tu, kesalahan mereka menipu lebih besar pada kesalahan yang mereka buat. Sebab apa? Kalau mereka cakap benar, mereka kena denda atas kesalahan mereka tu je lah. Mereka akan ditarbiah. Mereka ingat mereka tipu boleh lepas. Katakanlah mereka tipu, mereka lepas. Mereka tipu, tak kena hukuman, tak kena denda. Mereka tipu, mereka tak kena hukuman, tak kena denda. Akan datang boleh buat lagi. Bila buat lagi akan datang, boleh tipu lagi, boleh lepas lagi. Contoh. Jadi kesalahan menipu adalah lagi besar pada kesalahan yang dia buat. Orang tak pergi peperangan, salah tak? Salah. Kalau menipu, lagi besar salah. Jadi ajar anak-anak kita, jangan cakap tipu. Jangan berbohong. Pepatah Melayu yang cakap, siakap senohong, gelamaikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Dia, asyik tipu lepas. Lama-lama dia kata, kita curi pun nanti kita tipu lepas jugalah. Dah curi duit banyak-banyak, kelentong ni pusing sana pusing sini, lepas tu betul lah patah bohong tu. Nabi sama lagi hadis tadi, Nabi kata wa iyyakum wal kazib. Jauhilah perbuatan dusta, menipu ni. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kerana menipu tu buat pada dosa. Apa maksudnya? Nipu sekali. Orang dah menipu sekali, apa dia kena buat? Dr. Fadilah Khansah kata, orang menipu sekali terpaksa menipu kali kedua untuk tutup penipuan dia kali pertama. Dia dah kelentong sekali. Dia terpaksa menipu kali kedua, ketiga, keempat untuk tutup penipuan dia kali pertama tadi. Terpaksa menipu banyak kali. Orang tanya dah kahwin ke belum? Belum. Jadi orang ingat dia bujang. Contohlah ni kelentong, lelaki-lelaki nak kahwin baru, nak ngorak dia kelentong. Tiba-tiba orang tu tengok dalam kereta dia ada selipar anak dia. Dia dah cakap kat kawan perempuan dia bujang. Kawan pun tengok ada selipar anak dia. Selipar siapa tu? Anak saudara I sekolah kat ni, sekolah tadika sekian-sekian. Pandai kelentong. Jadi tengok, sebabkan nipu kali pertama, nipu kali kedua, tiga, keempat, kelima. Sebab tu Nabi kata, perbuatan cakap tipu ni akan bawa pada fujur, dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ila nar, dan perbuatan dosa bawa pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhallu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kazzaban. Orang lelaki yang suka menipu ni, dia akan senantiasa menipu sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ingat, orang yang suka cakap tipu, orang yang dah biasa menipu, suka sangat menipu, biasa sangat cakap tipu. Pada situasi keadaan yang tak perlu tipu pun, tapi suka sangat tipu, seronok cakap tipu, maka dia akan menipu. Ala laknatullahi alal kazibin. Allah kata laknat Allah kepada orang menipu. Walaupun gurau-gurau. Walaupun niat dia saja-saja. Tak perlu tipu pun. Tapi sengaja nak tipu. Maka di sisi Allah ditulis sebagai kazzaban, pendusta. Jadi pengajaran dalam ayat ini ialah bagaimanapun keadaan kita, jangan cakap tipu.
Okey, dalam kes mahkamah wallahu alam, saya pernah dengar daripada salah seorang bekas hakim Mahkamah Pulau Pinang, Haji Syukur namanya. Dia kata sekiranya pesalah-pesalah mengaku salah. Maksudnya dia buat salah, mahkamah buat tuduhan dia bersalah, dia pun mengaku salah, dia tak pakai lawyer nak bela dan sebagainya. Maka hukumannya akan diringankan sikit kerana memudahkan urusan mahkamah. Contoh, pelajar-pelajar buat salah, dia mengaku salah dia, okey, masuk mesyuarat esok kita bincang nak denda apa. Tapi masa pelajar tu buat salah, dia tipu kita masa tu. Oh, kita punya angin naik daripada ibu jari kaki sampai atas kepala naik angin. Pelajar-pelajar ni dia rasa dia tipu tu boleh lepas. Dia tak sedar orang yang dia tipu tu orang ada pengalaman juga macam dia. Okey, ada pengalaman juga macam dia. Pelajar-pelajar, saya pernah cerita pada tuan-tuan. Kita tengok dalam kelas, pelajar ramai, kita suruh ustaz jaga malam. Dia ada gerak badan macam tu, ngaji bergerak badan macam tu. Kita pada jauh kita boleh tahu dia sembang. Kita panggil dia seorang, je di sini. Sembang apa tadi? Tak sembang ustaz, saya baca. Okey, baik, duduk situ. Nanti saya panggil seorang lagi tu. Kalau dia cerita kat saya apa awak sembang, terus awak kena contoh. Panggil seorang lagi. Kita panggil seorang lagi, tanya dia, awak sembang apa? Dengan dia dah cerita dah apa awak sembang. Dia pun cerita, kami sembang pasal game PUBG, gona. Masa tu saya bagi kat dia lempeng. Pang lagi. Okey, kenapa? Tipu. Kalau dia start kami sembang, berdiri je lah masa tu. Pelajar-pelajar tahfiz ni, kita boleh tahu ini pengalaman saya sebab saya pernah buat juga dulu. Kalau dia betul-betul buat untuk baca Quran, dia duduk macam ni, dia ada masa dia berhenti. Dia unjuk badan dia baca Quran tu, ada masa dia berhenti, lepas tu dia unjuk balik. Ada masa dia. Tapi kalau dia statik je, maksudnya unjuk macam tu, tak berhenti, dia sembang masa tu. Macam ustaz tahu, pengalaman saya pun buat macam tu, belajar buat macam tu juga. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, pengajaran dalam ayat ni, tidak ada tempat lari daripada Allah kecuali kepada Allah. Apa maksudnya? Yang buat mereka di pulau itu daripada siapa? Allah lah. Walaupun Nabi yang suruh dan sebagainya, hukuman daripada Allah kerana mereka sengaja tak nak pergi ke Badar. Hukuman daripada Allah kerana mereka sengaja tak nak pergi ke Badar. Jadi, bila Allah Ta'ala hukum, Allah bagi ujian, kat mana nak lari? Kepada Allah jugalah. Macam mana lari kepada Allah? Taubat, baiki amal, istighfar, minta ampun, taubat, nangis pada Allah, mengaku kesalahan kita. Apa Allah buat pada kita hari ini? Apa berlaku kat negara kita, negeri kita, COVID-19 ke, banjir ke, apa semua. Semua tu daripada Allah. Jadi untuk lepas daripada ujian Allah, tidak ada cara lain melainkan pergi pada Allah Ta'ala juga. Orang-orang musyrikin Mekah, walaupun mereka tak beriman dengan Nabi SAW, tapi mereka sangat malu kalau mereka dituduh menipu. Abu Sufyan, dia bawa orang-orang dia jumpa Hercules. Abu Sufyan masih dia kafir. Dia bawa orang-orang jumpa Hercules. Herakl lah. Kita panggil Hercules lah. Bahasa Arab panggil Herakl. Hercules tanya Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW. Dia jawab sebiji betul jawapan. Hercules depan dia. Dia menghadap Hercules. Belakang Abu Sufyan, pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Apa Abu Sufyan tanya tentang Nabi, dia jawab dengan betul. Maka lepas dia masuk Islam, orang tanya dia, awak hang ni masa tu benci Nabi. Masa tu hang memusuhi Nabi, hang kafir. Kenapa masa Hercules tanya kamu tentang Muhammad, kamu cakap dengan betul? Apa jawapan Abu Sufyan? Aku tak nak kaum aku panggil aku penipu. Nampak tak? Sama-sama orang kafir, sama-sama orang musyrikin pun, mereka tak suka kalau mereka dipandang sebagai penipu. Jadi cakap betul. Mereka cakap betul tentang Nabi. Dia cakap betul tentang Nabi masa itu. Kafir-kafir lah. Tapi cakap bohong ni satu benda yang sangat-sangat memalukan. Okey? Kita berbohong sekali. Bila orang dapat tahu kita berbohong dah sekali, kali kedua, ketiga, keempat, lima, enam pun, kalau kita cakap benar pun orang dah susah nak percaya kita. Kali pertama kita cakap bohong dan orang tahu kita berbohong. Kali kedua, tiga, empat, lima, enam pun orang dah tahu kita berbohong. Orang susah nak percaya pada kita. Jadi cakap benar. Cakap benar bawa pada kebaikan. Kebaikan membawa kepada syurga. Seterusnya ayat baru. Ya ayyuhallazina amanu. Okey? Allah Ta'ala kata, baik dalam ini nak terangkan pada tuan-tuan dalam ini ada timbul soalan.
Ada orang tanya, Ustaz, kenapa Allah kata summa taba alaihim liyatubu? Semua tengok ayat Kemudian Allah menerima taubat ke atas mereka agar mereka bertaubat. Pelik tak? Allah menerima taubat ke atas mereka agar mereka bertaubat. Maksudnya ialah Allah menerima taubat ke atas mereka bertiga tu agar mereka sentiasa berada dalam keadaan taubat. Jadi mereka dah disiksa perasa 50 hari. Allah terima taubat mereka, mereka senantiasa berada dalam keadaan taubat. Maksudnya amal mereka lepas tu baik, bagus. Kita ni kadang-kadang taubat, lepas taubat seminggu dua buat balik dosa. Tapi tak, mereka tu Allah terima taubat mereka, Allah turunkan ayat untuk menunjukkan Allah terima taubat mereka agar mereka senantiasa berada dalam keadaan taubat. Itu satu penafsiran. Penafsiran kedua, okey, dalam ayat ni ada dua mereka. Tengok dalam ayat ni ada dua mereka. Pertama alaihim, ke atas mereka. Yang kedua liyatubu, supaya mereka bertaubat. Jadi sebahagian mufassirin kata dua-dua mereka ni orang yang lain. Mereka pertama, siapa mereka pertama? Mereka pertama adalah 3 orang yang Allah terima taubat mereka ni. Mereka yang kedua tu adalah orang lain. Allah terima taubat mereka bertiga agar orang lain yang selain mereka bertiga pun taubat juga. Mungkin lepas mereka ngaku, Nabi marah mereka, Nabi mungkin pulaukan mereka, Nabi mungkin akan bagi hukuman pada mereka, tetapi kesannya nanti mereka akan dapat kebaikan juga. Allah Ta'ala kata hujung tu, sesungguhnya Allah dialah maha menerima taubat, maha penyayang. Seterusnya ayat baru 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okay, wahai orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kamu. Ittaqu, bertakwalah kamu. Allaha, kepada Allah. Allaha, kepada Allah. Wa dan kunu, jadilah kamu. Kunu, jadilah kamu. And be. Ma'a bersama as-sadiqin, orang-orang yang benar. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Terjemahkan dia ayat ini, Tuan Haji Mawardi terjemahkan boleh, Tuan Haji Mawardi? Okey Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu maha bersama orang-orang yang benar. Okey. Allah pesan pada kita semualah. Sebenarnya ayat ni turun pada zaman Nabi untuk sahabat-sahabat Nabi yang lain. Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Allah nak mention sebagaimana 3 orang tadi cakap betul. Walaupun mereka, 3 orang tadi, walaupun mereka buat salah, mereka tak join Tabuk, tetapi mereka cakap benar depan Nabi. Tak tipu Nabi, tak bagi alasan kelentong. Itu lambang apa tu? Itu lambang takwa pada diri mereka. Orang takwa bukan orang tak buat salah. Orang tak buat salah tu Nabi je. Nabi dan Rasul. Orang takwa adalah orang yang buat salah, mengaku salah. Bukan kelentong bagi alasan. Mereka alasan. Pusing sana, pusing sini, kelentong sana, kelentong sini. Okey? Ustaz pun kalau tak ada takwa, orang akan pandang hina. Ada satu masjid surau ke tempat saya. Dia kata, Ustaz kenal tak Ustaz ni? Kenal. Famous Ustaz ni. Famous Ustaz ni. Dulu kita minta ngajar kat surau kita. Pada satu hari Ustaz, ada masa tu slot dia mengajar malam tu. Dia WhatsApp AJK. Dia kata minta maaf malam ni tak dapat datang sebab ada urusan keluarga. Malam ni tak dapat datang ada urusan keluarga. Tengok-tengok malam tu dia mengajar kat masjid lain yang lagi besar pada surau ni. Surau ni surau biasa je lah. Sekali kuliah dapat 150, 200 je lah. Tiba-tiba malam tu dia tak datang, dia kata ada urusan keluarga. Dia tak tahu yang masjid-masjid besar kat Shah Alam ni ada YouTube channel dia. Tengok-tengok tarikh yang sama, ada yang semua mengajar kat masjid tu. Malu kan? Cakap je lah, saya tak dapat datang malam ni sebab malam ni saya dapat offer mengajar masjid lagi besar. Okey? Masjid awak bagi 150 je, masjid tu bagi 250. Jadi tak masa. Cakap lah macam tu. Okey? Jadi tak adalah tahu dia kelentong. Jadi ustaz tu ustaz famous. Saya malas sebut nama dia lah. Jadi dia bagi alasan ada urusan keluarga. Tipulah. Tengok-tengok mengajar masjid lagi besar. Okey? Okey, baik. Patutnya ni ada orang ajar ni, ada orang ajar saya. Okey? Cakap je lah, malam ni saya dapat datang. Malam ni saya tak dapat datang, tapi saya cari ustaz tolong ganti. Boleh cakap kat surau tu.
Dia pergi ngajar masjid lagi besar, dapat lagi banyak. Tipu tak? Tak tipu. Ni ada orang ajar saya lah. Kalau nak buat macam tu. Okey? Kalau nak cancel kelas yang masjid yang bayar murah ni, kita nak pergi masjid yang bayar lagi mahal. Cakap kat JK masjid tu, minta maaf Tuan Haji, malam ni saya tak dapat datang kuliah saya, tapi saya cari ustaz ganti ya. Okey, dah. Lepas tu kita ngajar masjid lain. Tengok, oh ustaz ni ngajar masjid lagi besar. Saya tak kelentong, saya kata tak dapat datang je. Okey, baik. Ini kelentong urusan keluarga, tengok-tengok macam tu. Okey, baik. Jadi, untuk orang tu cakap benar, apa kena ada? Takwa. Untuk seseorang tu bercakap benar, kena ada takwa dalam hati. Kalau tak ada takwa dalam hati, ustaz ke, imam ke, masing-masing kelentong. Okey, ustaz ke, imam ke, mufti ke, kalau tak ada ketakwaan dalam hati, cakap tipu tu dah jadi biasa. Cakap tipu tu dah jadi satu perkara yang biasa. Na'udzubillah min zalik. Ingatlah, laknatullahi 'alal kazibin. Laknat Allah kepada orang berdusta. Apa maksud laknat Allah kepada orang berdusta? Jauh pada rahmat Allah. Orang cakap tipu ni jauh pada rahmat Allah. Malaikat tak suka duduk orang cakap tipu ni. Mulut dia busuk sangat cakap tipu. Dia cakap benar. Walaupun masalah ngaku salah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini lebih mendalam nasihatnya berbanding dengan jadilah kamu orang yang benar. Boleh kan? Jadilah kamu orang yang benar. Boleh? Kun siddiqan. Jadilah kamu orang yang benar. Ataupun bercakap benarlah. Allah tak suruh macam tu. Allah suruh kamu duduk selalu dengan orang cakap benar. Dua perintah berbeza. Perintah pertama, bercakaplah benar. Boleh tak? Boleh. Bercakaplah benar. Boleh. Ataupun bercakap pada anak, jadilah orang yang baik. Boleh. Perintah kedua, duduklah bersama dengan orang cakap benar. Duduklah bersama dengan orang yang baik. Itu lagi dalam nasihatnya. Sebab tu Allah kata, kunu and be with people who are true. Allah boleh kata, jadilah kamu orang cakap benar. Tapi Allah kata, jadilah kamu bersama dengan orang cakap benar. Apa pengajaran dalam ayat ni? Ayat ni nampak simple, tapi sangat besar pengajaran dia. Kita akan terkesan dengan siapa yang kita biasa duduk. Kalau kita seorang-seorang, kita cakap benar seorang-seorang, kita mungkin kuat. Tapi ada satu masa ketika keadaan kita tak kuat. Maka Allah suruh kita duduk bersama dengan orang-orang yang cakap benar. Bila kita duduk bersama dengan orang yang benar cakapnya, benar perbuatannya, bila kita duduk dengan orang macam ni, maka kebaikan mereka akan terkesan pada diri kita. Okey? Orang putih bagi nasihat apa dia? Orang putih bagi nasihat, choose your environment. Choose your environment. Pilih kamu nak duduk dengan siapa. Kalau kita duduk dengan orang negatif, negatiflah kita. Duduk dengan orang cakap kelentong, cakap tipu, tipulah kita. Duduk dengan orang yang cakap politik, politiklah kita dalam kepala otak kita politik sepanjang masa. Tak ada benda sembang benda lain. Duduk dengan orang cerita akhirat, duduk dengan orang cerita kepentingan amal. Ni penting ni. Kita nak menentu. Nabi sebut dalam hadis, apa Nabi kata dalam hadis? Al-mar'u Nabi kata apa lupa hadis tu. Terjemah saya lupa lafaz dia. Nabi kata seseorang tu ikut agama kawan dia. Nabi sebut dalam al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu ikut agama kawan dia. Dengan siapa dia suka berkawan, dengan siapa dia suka duduk, macam mana keadaan agama kawan dia tu, macam itulah agama dia. Jadi kita ni tengok kita suka duduk dengan siapa. Kita suka duduk dengan orang agama, walaupun kita bukan ustaz, kita bukan pandai agama, tapi kita duduk dengan orang baik-baik, kita duduk dengan orang soleh, apa tujuan dia? Kita nak kesan kebaikan tu dapat kat kita. Kita orang baik, orang soleh, duduk dengan orang politik, dalam pola otak kita pun politik. Sepanjang pagi, petang, siang, malam. Orang politik ni mana dah cakap baik, buruk ke orang tu, buruk ke orang ni. Puji orang ni tahun ni, tahun depan kutuk orang tu balik. Jadi kita duduk orang macam tu, kita perangai macam tu juga. Apa orang putih kata? Ni nasihat orang putih. Saya baca nasihat orang putih. Dia kata apa dia? You are the average of your 5 people you spend most time with. Betul tak bahasa Inggeris saya ni? Saya cakap betul lah ni. Okay? Ni saya dengar satu ceramah. Ceramah ni pasal bisnes. Dia nak suruh kita orang bisnes ni duduk dengan orang positif. Barulah kita akan positif. Kita buat bisnes, duduk dengan orang negatif, negatif lah kita. Tu dia kata, you are the average of your 5 people you spend most time with. Siapa 5 orang yang kita biasa duduk, 5 orang tu lah kita punya perangai. Kalau 5 orang tu baik, baiklah kita. Kalau 5 orang tu perangai macam na'udzubillah min zalik, kita pun na'udzubillah min zalik.
Jadi ayat ni nak ajar kita, pertama kita kena takwa pada diri sendiri. Yang kedua, kita tak kuat. Oleh kerana itulah kita kena sentiasa letak diri kita bersama dengan orang-orang yang baik. Ni perintah Allah ni. Tengok Allah Taala kata juga. Ni nak tunjuk ke apa ya? Ketinggian nasihat dalam Al-Quran. Dalam surah Baqarah. Okey, Allah Taala cakap pada Nabi Musa alaihi salam. Tengok surah Baqarah semua page 10. Muka surat 10. Okey. Surat 10 ke? Bukan Nantilah saya lupa ayat mana. Saya lupa dah ayat tu. Perkataan maaf tu, maafkan saya, nanti saya cari balik. Jadi penting maafkan saya. Penting dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, kunu ma'a. Be with. Duduk bersama. Sentiasa bersama. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Jadi, kita ni akan terkesan dengan siapa kita biasa duduk. Allah nak pesan pada kita, duduklah dengan 3 orang tadi tu. Duduklah dengan 3 orang yang aku turunkan ayat bersihkan mereka, terima taubat mereka tu. Sebab mereka walaupun mereka buat salah, mereka cakap benar. Kita duduk dengan kaki kelentong lah kita. Kita duduk dengan kaki perempuan, wah, sifat cerita pasal perempuan lah kita semua. Duduk dengan orang-orang yang cakap benda kotor lah kita semua. Jadi pilih siapa kita nak kawan. Masya Allah, kita boleh pilih geng surau, geng masjid, geng-geng. Kita Alhamdulillah ramai sahabat-sahabat depan saya ni ada kaki kuliah. Dia boleh beritahu saya, Ustaz Isnin kat sini, Selasa kat sini, Rabu kelas ni, macam-macam kelas, Masya Allah. Dia bukan Ustaz, dia lagi banyak tahu kuliah pada saya. Pilih kawan-kawan macam tu. Kawan-kawan yang kalau borak dengan dia, cerita pasal Quran, pasal hadis, pasal agama, pasal kuliah, tu je cerita dia. Duduk orang macam tu. Walaupun bagi setengah orang macam tu membosankan, orang macam tu lah Allah suruh kita duduk. Tuan-tuan pernah dengar tak analogi batu bata? Tuan-tuan pernah dengar analogi batu bata? Okey. Puan Hajah Haliza Hasan pernah dengar tak analogi batu bata? Puan Hajah Haliza Hasan, Cikgu Haliza ada? Okey. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar? Batu bata. Analogi sangat baik batu bata. Batu bata ni masa didudukkan hardware, dia hanya batu bata. Just batu bata. Batu bata bahasa Inggeris apa tak tahu. Batu bata, hanya sekadar batu bata. Daripada batu bata kat hardware tu, ada orang beli guna buat toilet, ada orang beli guna buat masjid. Betul kan? Ada orang beli batu bata guna buat toilet, ada orang beli batu bata guna buat masjid. Batu bata yang digunakan untuk buat toilet tadi, ada orang nak respect tak? Masuk Myanmar, buang air, sambil buang air tu makan sirih, nyonyek, ludah kat batu bata yang digunakan untuk buat dinding. Masuk budak-budak buang air bukan dia buang air kat mangkuk, dia pancut kat dinding toilet je. Dia ada rasa bersalah tak? Ataupun datang budak-budak lagi, dia spray dinding toilet tu. Dia lukis macam-macam, conteng gambar tu, conteng gambar ni. Ada rasa bersalah tak? Tak rasa bersalah pun. Sebab apa? Toilet. Satu lagi batu bata digunakan untuk buat masjid. Dinding masjid, lantai masjid. Apa orang akan buat? Kita sanggup letak dahi kat batu bata tu. Dahi kena batu bata. Kalau kanak-kanak kecil datang conteng guna pensel, kita marah. Jangan buat, kotor dinding masjid. Macam tu sekali. Mulia ke batu bata? Batu bata tu tak mulia pun. Oleh kerana batu bata tu duduk di tempat yang mulia, dia pun dimuliakan juga. Oleh kerana batu bata tu duduk kat tempat mulia, dia pun dapat kesan kemuliaan tu juga. Satu lagi batu bata yang guna buat toilet tu, hina ke batu bata tu? Batu bata tu tak hina pun. Batu bata tu tak hina. Tapi oleh kerana batu bata tu duduk di tempat yang hina, dia pun dapat tempias kehinaan. Dia pun dapat tempias kehinaan juga. Samalah kita, kadang-kadang kita bukan orang jahat pun. Tapi kita suka duduk dengan orang jahat-jahat ni, suka dengar sembang mereka, suka dengar apa cakap-cakap kotor mereka, kita duduk suka dengar, kita pun dapat tempias kehinaan tu juga. Kita bukan orang baik pun. Kita bukan warak takwa mana pun. Tapi kita semua duduk. Tak tahu. Tuan Haji Mawardi. Kenapa gelak Tuan Haji Mawardi? Sorry. Okay. Sorry maaf. Saya harap semua mute boleh. Okay, baik. Jadi, tengok tu contoh batu bata. Kita pun samalah. Kita nak jadi batu bata yang mana? Kita nak jadi batu bata yang digunakan untuk buat toilet ke, ataupun kita nak jadi batu bata guna buat masjid tadi?
Apa maksud saya? Kita bukan orang baik, kita bukan orang bagus. Tapi duduklah semua selalu dengan orang baik-baik. Sebab apa? Guru-guru kata penting suhbah. Apa itu suhbah? Suhbah tu daripada perkataan suhbah tu keluar perkataan sahabat. Kenapa sahabat-sahabat dipanggil suhbah? Kerana sahabat-sahabat banyak bagi masa dengan Nabi. Pelajar-pelajar agama dulu, di samping datang belajar agama dengan ustaz dia, mereka bersuhbah dengan ustaz dia. Apa maksud suhbah? Duduk sepanjang masa dengan ustaz dia. Dia boleh tengok cara ustaz dia makan, cara ustaz dia bergaul, cara ustaz dia layan tetamu, cara ustaz dia solat malam. Dia duduk di situ, dia belajar, dia tiru. Kalau duduk sekadar belajar dengan ustaz, 2 jam kelas, dia balik, ustaz dia balik. Sikit je lah dia dapat. Tapi bila bersuhbah dengan guru-guru dia, bila bersuhbah, duduk dengan guru dia lama, banyak benda lagi dia belajar. Waktu anak murid dulu, saya berebut-rebut nak jadi khadim. Apa terjemah khadim? Orang berkhidmat pada guru dia. Kerana apa? Bukan sekadar ilmu mulut guru aku nak belajar, aku nak belajar banyak benda lagi yang guru aku. Dia tolong basuh kenderaan guru dia, dia tolong buang najis binatang-binatang guru dia. Kerana apa? Dia nak belajar banyak benda lagi dengan guru dia. Sebab tu penting kita duduk bersama dengan orang-orang yang sadiqin. Kita semua doa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah pada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siddiqin. Bagaimana kita nak jadi golongan orang siddiqin kalau kita tak suka duduk dengan golongan sadiqin? Suka duduk dengan orang-orang sembang kedai mamak. Okey, pagi-pagi mesti kena cari geng nak borak gosip-gosip ke, politik ke, nak kutuk menteri tu, menteri ni kat kedai mamak. Lama tak kutuk, tak seronok. Jadi cari geng-geng yang suka kutuk-kutuk orang ni. Tak suka duduk dengan kuliah tu, kuliah ni tak suka. Na'udzubillah min zalik. Okey, almar'u ala dini khalilih. Ingat, seseorang tu Nabi kata ikut agama kawan dia. Kalau kawan dia kuat agama, kita kawan baik dengan dia, kita pun jadi orang baik kuat agama juga. Okey, kalau kawan dia tak kuat agama, kawan dia merapuh huha-huha, dia pun merapuh huha-huha. Anak kita bukan 24 jam depan kita, betul kan? Anak-anak kita bukan 24 jam depan kita. Tengok dengan siapa dia kawan. Kalau kawan dia orang baik-baik, jangan risau. Insya-Allah anak dia orang baik. Anak kita orang baik. Kalau kawan-kawan dia pelik-pelik sikit, kena risau. Takut nanti dia pun terkesan dengan pelik-pelik juga. Seterusnya ayat 120. Ma tidak patut. Ma tidak. Terjemah ma tidak saja. Ma tidak, okey. Kana patut ataupun layak. Kana patut ataupun layak li bagi ahli penduduk Al-Madinah, Madinah. Tidak patut, tidak layak bagi penduduk Madinah wa dan man orang yang haulahum di sekeliling mereka. Whoever surrounding them. Orang-orang di sekeliling mereka. Haulahum, orang-orang di sekeliling mereka. Min di kalangan al-a'rab, orang-orang badui. Al-a'rab, orang-orang badui. An untuk tidak layak bagi mereka untuk yatakhallafu, tidak menyertai. Yatakhallafu ni tidak menyertai. They are left behind. They are left behind. Tidak layak untuk mereka tidak menyertai daripada Rasulullah. Tidak layak untuk mereka tidak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan la tidak layak yarghabu, mereka lebih mendahulukan. Dan tidak layak yarghabu, mereka lebih mendahulukan. And not they prefer. Tidak layak mereka dan tidak layak mereka lebih mendahulukan dengan anfusihim, diri-diri mereka. Anfusihim, diri-diri mereka. Daripada nafsih dirinya maksudnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahkan dia Kapten Haji Abdul Latif bin Hassan. Terjemahkan Kapten, terjemah boleh? Okay. Is that mute or unmute?
tidak patut bagi penduduk Madinah dan orang yang di sekeliling mereka di kalangan orang-orang Baduin untuk mereka tidak menyeteri daripada Rasulullah dan tidak layak mereka lebih yang mendahului dengan diri-diri mereka daripada dirinya. Itu diri Nabi. Okey, baik. Allah Ta'ala sambung lagi mengenai Tabuk. Kita dalam kes ni perangan Tabuk. Allah Ta'ala kata tidak layak, tidak boleh bagi ahli Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka di kalangan orang Arab Badui, tak layak, tak boleh, tak patut bagi orang Madinah, orang-orang Islam Madinah yang mengaku Islam walaupun munafik. Mereka tak boleh, tak layak, tak patut untuk tidak pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang akan jadi wajib bila disuruh oleh pemerintah. Okey, keadaan pemerintah tak wajibkan, tak suruh, tak perlu perang. Tetapi bila pemerintah sesebuah negara suruh perang, maka jadi wajib. Mereka zaman Nabi SAW, Nabi yang suruh lagilah besar kewajipan tu. Maka Allah Ta'ala kata tak boleh bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang berada di sekitar mereka untuk tidak pergi berperang. Itu satu. Yang kedua, tak boleh juga mereka mengutamakan diri mereka daripada Rasulullah SAW. Musim panas, Nabi sanggup tahan panas. Musim buah-buahan, Nabi sanggup keluar pada kota Madinah. Tiba-tiba dia musim panas, tak sanggup duduk tengah panas pergi perang, tak sanggup lapar dahaga dalam peperangan, tak sanggup meninggalkan kota Madinah. Maka Nabi kata tak layak, tak patut. Tak boleh. Maksudnya, walaupun apa saja alasan kamu, apa saja kamu punya reason tak nak pergi perang, kamu kena utamakan Rasul. Rasul suruh pergi, pergi. Tinggalkan segala-galanya kerana orang beriman akan letak Allah dan Rasul nombor 1. Yang nombor 2, 3, 4, 5, 6 barulah keinginan diri dia, keperluan diri dia. Seterusnya. Zalika demikian itu. Terjemah zalika demikian itu. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Annahum bahawasanya mereka. Annahum bahawasanya mereka. Okey. La tidak. La tidak. La tidak. Yusibuhum menimpa mereka. Yusibuhum menimpa mereka. Okey. Daripada perkataan yusibu ini keluarlah perkataan musibah. Okey. Daripada perkataan yusibu ini keluarlah perkataan musibah. Zama'un dahaga. Zama'un dahaga. Okey, zama'un dahaga. Thirsty. Wa dan la tidak juga. La tidak juga. Nasabun susah payah. Nasabun susah payah. Letih lah maksud susah payah tu, letih. Okey. Nasabun susah payah. Wa dan la tidak juga. La tidak juga. Makhmasatun kelaparan. Makhmasatun kelaparan. Okey. Fi di. Terjemah fi di. Okey. Sabilillah jalan Allah. Sabilillah jalan Allah. Okey. Wa dan la tidaklah. La tidaklah. Yata'una mereka memijak. Yata'una mereka memijak. Okey, orang betul terjemah kat sini, and they do not take a step, any step. Dan wa dan la tidaklah yata'una mereka memijak. Okey. Mautian sesuatu tempat pijak. Yata'una mereka memijak apa asalnya waw ta hamzah. Waw ta hamzah dan tidaklah mereka memijak mautian sesuatu tempat pijak. Okey. Wa dan okey, wa dan ya ke? Sorry, yaghizu yang membangkitkan kemarahan. Sorry ya. Yaghizu yang membangkitkan kemarahan. Yaghizu yang membangkitkan kemarahan. Al-kuffar orang-orang kafir. Al-kuffar orang-orang kafir. Okey. Wa dan
tidaklah, okey, yanalu mereka menimpakan bencana. Yanalu mereka menimpakan bencana and they not inflict. Yanalu mereka menimpakan bencana kepada biasa daripada kan kat sini kepada aduwin mana-mana musuh. Okey, aduwin mana-mana musuh. Nailan sesuatu kesusahan. Maksudnya dia buat musuh jadi susah. Nailan sesuatu kesusahan illa melainkan kutiba dicatat. Kutiba ditulis boleh, dicatat boleh. Okey, kutiba ditulis boleh, dicatat boleh. Lahum bagi mereka bihi dengan sebabnya amal soleh yang baik. Amal soleh lah. Kak Ram tolong terjemahkan. Kak Ram panjang sikit ni. Kak Ram tolong terjemahkan. Ustaz, sebenarnya kita punya page ni missing satu. Jadi saya tak dapat tangkap apa terjemahannya tadi tu. Tiba-tiba ada muka 9 amalun salihun. Innallaha la yuhibbu. Oh ya ke? Okey, baik tak apa. Okey, baik tak apa. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Tunai boleh terjemahkan Tuan Haji Tunai. Tak apa Kak Ram. Demikian itu dengan sebab tidak menimpa mereka kesusahan, kehausan dan tidak kelaparan, keletihan dulu. Keletihan dan tidak kelaparan di jalan Allah, di jalan Allah, dan tidak mereka melangkah satu langkah yang membangkitkan kemarahan orang-orang kafir, dan tidaklah bencana mereka menimpakan kesusahan, mereka menimpa bencana kepada mana-mana musuh sesuatu kesusahan, melainkan dicatat bagi mereka dengannya amalan soleh. Amalan soleh. Okey, Tuan Haji Tunai, nasabun tu kita terjemah letih. Orang putih panggil FATIGUE. Macam mana sebut dia? Fatigue. Fatigue tu apa, letih kan? Keletihan sangat. Oh, letih sangat-sangat. Ya. Okey, letih sangat-sangat. Okey, kalau letih biasa-biasa tired je lah kan? Tired. Ni letih sangat-sangat. Okey, baik. Kat dunia ada dua jenis letih. Satu letih biasa-biasa, taat. Yang kedua letih sangat-sangat. Okey. Kat akhirat semua tak ada. Letih biasa tak ada, letih sangat-sangat semua tak ada. Okey, baik. Allah Taala kata, kenapa orang-orang yang duduk kat Madinah tak boleh miss perang dengan Nabi SAW? Tak boleh miss berjuang dengan Nabi SAW. Kerana Allah Taala nak kata, apa saja yang mereka buat bila mereka keluar pada rumah mereka untuk pergi perang, semua pahala. Apa saja yang mereka buat, mula-mula mereka keluar pada rumah mereka untuk pergi perang, semuanya Allah tulis sebagai amal soleh. Poin dia dalam ayat ni, lapar, letih, dahaga, pijak mana-mana, buat musuh gentar, buat musuh takut, semua tu Allah Ta'ala akan tulis dengan sebabnya sebagai amal yang soleh. Okey, so Allah Ta'ala tulis sebagai amal yang soleh. Baik, pertama sekali Allah Ta'ala kata, kenapa orang yang tinggal kat Madinah tak boleh miss, tak boleh tak pergi? Kerana tidaklah menimpa mereka sesuatu dahaga. Musim Tabuk ni, peperangan Tabuk ni peperangan musim panas, dahaga.
Okey, sehingga kan ada sahabat-sahabat yang sembelih unta sebab nak ambil air pada perut unta tersebut. Dahaga sangat. Jadi rasa dahaga kat peperangan pahala. Musim panas ni cepat sikit rasa dahaga dia. Maka setiap kali rasa dahaga, pahala. Setiap kali rasa dahaga, pahala. Allah Ta'ala bagi banyak pahala. Bila mereka langkah keluar pada rumah, niat nak pergi perang, masa tu Allah dah start kira dah. Masa tu Allah dah start kira dah. Tu cerita dia. Kemudian tidaklah menimpa mereka sebarang keletihan, nasabun, berjalan letih. Walaupun naik kenderaan, walaupun naik kuda, walaupun naik unta, penat juga. Kita zaman sekarang ni buat kereta lama-lama, drive lama-lama, drive 2-3 jam, penat. Lagi berumur, lagi cepat, penat bawa kereta. Buat kapal terbang pun walaupun besar, penat juga tanya kereta. Jadi, apa saja kepatan yang datang dalam peperangan, semua Allah Ta'ala tulis sebagai amal soleh. Kita kena ingat, dalam kes Tabuk ni musuh tak jumpa. Sebelum Nabi sampai Tabuk, orang-orang yang ada di Tabuk dah pun meninggalkan Tabuk, sebab tu peperangan tak berlaku. Orang-orang Rom yang sebelum ni ada kat Tabuk, buat persiapan kat Tabuk, dah meninggalkan Tabuk, sebab tu peperangan tak berlaku. Jadi mereka ni keluar musim panas, penat, letih, dahaga, lapar. Masa tu hunger, lapar. Dalam peperangan, lapar. Allah kira sebagai pahala. Sama ada dia buat bekalan makanan ke, tak buat bekalan makanan ke, tiba-tiba datang perasaan lapar. Allah Ta'ala bagi pahala. Kemudian, tidaklah mereka memijak sesuatu tempat pijak. Melangkah satu langkah. Tujuan mereka keluar pada rumah nak takutkan pihak musuh. Nak bagi musuh gentar. Okey? Semuanya Allah Ta'ala kira sebagai amal soleh. Apa mereka buat, apa mereka usahakan. Walaupun mereka dalam peperangan tu tukang bawa barang je. Dalam peperangan, betul kan? Ada tukang masak, ada tukang ubat-ubatan, ada tukang bawa barang. Semua yang terlibat dalam peperangan, semua Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak kata, mereka yang tak pergi perang, walaupun mereka tak munafik. Yang munafik tu tak cerita lah, munafik tu. Orang munafik kalau lagi perang pun tak dapat apa juga. Ni orang Islam yang tak munafik, yang jujur amanah, terutama 3 orang tadi. Walaupun Allah turunkan ayat menerima taubat mereka tu, okey, Allah terima keampunan mereka tu, mereka rugi banyak. Mereka rugi banyak. Kenapa mereka rugi banyak? Sahabat-sahabat mereka jalan kaki, pahala. Letih, pahala. Lapar, pahala. Dahaga, pahala. Berhenti rehat sekejap, pahala. Semuanya Allah tulis sebagai amal-amal yang soleh. Kita biasa dengar kan, innamal a'malu binniyat. Semua amal Allah bagi pahala sebab niat. Mereka keluar niat nak menakut-nakutkan pihak musuh. Mereka keluar untuk menaikkan amarah pihak musuh. Maka setiap langkah Allah Ta'ala kira sebagai pahala. Macam tu juga nak pergi semayang. Nabi sebut dalam hadis, idza amana ahadukum ila solah fahuwa fi solah. Apabila seseorang kamu menuju kepada tempat semayang, maka dia dalam semayang. Macam mana pula tu? Dia mungkin keluar rumah tak ambil wuduk pun. Contohlah. Kerana apa? Bila dia keluar rumah nak pergi semayang, Nabi kata dia dalam semayang. Keluar rumah masa tu baru pakai t-shirt, tak pakai jubah lagi. Jubah duduk kat tangan. Baru nak pakai. Masa tu Allah Ta'ala Nabi kata Allah dah kira sebagai solat. Kenapa? Bila dia niat keluar rumah nak pergi solat, dia niat keluar rumah nak pergi solat, maka semua amal-amal dia sebelum sampai kat solat tu Allah kira sebagai pahala. Bawa kereta, jalan, naik motor, jalan kaki ke, dia kaya bersikal ke, oleh kerana niat dia nak pergi solat, maka Nabi kata fahuwa fi solat, dia dikira dalam solat. Sebab tu kita dah dengar kan kisah seorang lelaki yang bunuh 100 orang. Mula-mula 99, bunuh seorang pok 100. Jumpa orang alim, boleh taubat lagi tak? Orang alim tu kata boleh taubat, boleh taubat. Pergi satu tempat, jumpa tuan guru sana, guru kat sana taubat. Dalam perjalanan dia, tak jumpa tok guru tu lagi, mati. Ringkas cerita, akhirnya dia diterima oleh Allah sebagai orang taubat. Tak sampai pun destinasi lagi. Tapi niat dia baik, tujuan dia baik, dalam perjalanan Allah Ta'ala dah kira. Orang nak pergi haji, nak pergi umrah, keluar je rumah, dah start pahala untuk dia. Walaupun sampai airport, kena balik semula sebab dapat visa palsu.
Sampai kat airport Jeddah pun, pok, kena terbang balik semula. Sebab dia orang Malaysia, visa dia orang Zimbabwe. Berlaku baru ni, 2000 apa tak tahu. 2019. Ialah kena bayar dam lah. Tapi pahala dapat tak? Semua Allah kira sebagai amal soleh kerana niat mereka yang baik. Peperangan Tabuk, peperangan tak berlaku. Sahabat-sahabat hanya menghadapi kesusahan semasa dalam perjalanan. Musuh tak ada masa tu. Tak jumpa musuh pun masa tu. Musuh balik awal masa tu. Jadi, pahala Allah Ta'ala tetap kira juga. Ni nak ceritanya. Jadi Allah Ta'ala kata, sahabat 3 orang tadi, walaupun tak bersalah, tapi mereka mengalami kerugian pahala yang sangat banyak. Saya dah cerita pada tuan-tuan, kisah seorang sahabat Nabi yang nama Jundub bin Damrah radhiyallahu anhu. Jundub bin Damrah radhiyallahu anhu, dia ni tua sangat. Sakit. Masa Nabi hijrah ke Madinah, dia pun nak hijrah juga ke Madinah. Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Sorry, terbalik. Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia nak hijrah juga ke Madinah. Tapi tua tak larat. Lah kali dia minta family dia yang siap-siap muda-muda tolong usung dia atas tilam. Nak pergi juga ke Madinah. Sampai kat Tanim, Mekah. Kat Tanim tak jauh mana pun. Nak pergi Madinah lagi berapa jam lagi. Okey, sampai kat Tanim meninggal dunia. Allah turunkan ayat 100 surah An-Nisa. Tolong baca Puan Rosnah Husin boleh tak? Puan Rosnah Husin, tolong baca. Okey. Surah Nisa ayat 100. Muka surat 94. Ayat 100. 94 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematiannya menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang keluar pada rumah dia untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya lalu menimpanya kematian, indeed incumbent his reward upon Allah. Tak tahu apa dia incumbent tu, tapi pahala dah ada kat sisi Allah. Tak sampai pun lagi tempat Madinah, tak keluar pun lagi, baru kat tanah border je baru tanah haram Mekah. Dah dapat pahala di sisi Allah. Samalah juga dengan syarat fi sabilillah, dengan syarat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak pergi belajar agama, nak pergi kelas mengaji agama, okey, kita keluar pada rumah drive tu Allah dah kira pahala dah. Sampai kelas agama, ustaz tak jadi datang. Kenapa ustaz tak jadi datang? Oh, ustaz tu ada urusan keluarga katanya. Tengok-tengok dia ngajar tempat lain, dapat bayaran lagi mahal, contohlah. Tak kisahlah tu. Tapi kita yang keluar rumah ni, kita yang keluar rumah niat nak belajar agama, niat nak dapat ilmu, kita keluar dalam perjalanan tu, dalam perjalanan dahaga, dalam perjalanan sakit perut, berhenti sekejap kat Shell buang air, semua tu Allah kira sebagai amal soleh. Dengan syarat niat kita betul lah. Kalau niat kita tak betul, dapat letih sajalah, dapat tak dapat apa saja. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata, setiap apa yang menimpa orang mukmin dalam perjalanan tersebut, walaupun peperangan tak berlaku. Kalau peperangan berlaku lagi besar pahalanya. Peperangan tak berlaku, pergi saja letih, balik saja letih, lapar, dahaga dan sebagainya, semua Allah Taala kira sebagai amal yang soleh. Apa Allah kata hujung ayat ni? Teruskan, inna sesungguhnya, okey, Allah la tidak, sesungguhnya Allah la tidak yudhi'u mensia-siakan, maafkan saya, yudhi'u mensia-siakan, sesungguhnya Allah la tidak yudhi'u mensia-siakan ajra ganjaran al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey, baik, tolong terjemahkan dia ayat baru kita. Puan Inun Mahwi terjemahkan boleh, Puan Inun? Sikit pendek je. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala ni sifat dia Ar-Rahman, Asy-Syakur. Apa terjemah Asy-Syakur? Manusia yang bersyukur dia panggil Syakir. Manusia yang berterima kasih, yang thankful, dia panggil Syakir. Allah Syakur. Apa terjemah Syakur? Sangat-sangat menghargai. Sangat-sangat menghargai.
Walaupun peperangan tak berlaku, mereka punya susah payah, mereka punya letih, dahaga, lapar, semua Allah Ta'ala kira sebagai pahala. Bahkan kita dah lalu hadis mengenai kuda. Hadis mengenai kuda dalam surah Al-Anfal kita dah lalu. Hadis tu saya lupa perawi dia. Tapi Nabi kata, Al-khailu li salasatin. Kuda tu untuk 3 orang. Lirajulin ajrun, walirajulin sitrun, walirajulin wizrun. Kuda untuk 3 orang. Ada orang kuda sebab dapat pahala, ada orang kuda sebagai pelindung, ada orang kuda sebab dosa. Cerita pasal pahala je. 2 orang lagi tu tak payah. Nabi kata seorang yang memelihara kuda, rabataha fi sabilillah. Dia beli kuda, jaga kuda, niat dia guna kuda untuk jalan Allah nanti. Beli kuda mahal sikit, baik sikit, bagi makan makanan mahal sikit. Bukan beli yang murah punya, beli yang mahal punya. Contohlah, niat dia kuda tu dia jaga sungguh-sungguh untuk perang jalan Allah ni. Jadi kuda nak guna untuk perang, kenalah kuda yang tough, kuat, mantap. Jadi nak bagi kuda tu kuat, mantap, berilah makanan yang elok-elok. Jangan beli borong dekat Maidin je, makanan tu boleh makan tapi kuranglah berkhasiat untuk kuda. Beli kuda, makanan yang mahal-mahal sikit, niat dia untuk jalan Allah. Maka apa Nabi kata? Setiap kali kuda tu makan, kuda tu buang air, kuda tu raguk rumput, kuda tu minum air dalam sungai, semua pahala untuk dia. Semua pahala untuk dia. Dia beli kuda niat untuk jalan Allah. Walaupun dia mati, tak sempat pergi perang. Atau kuda tu mati, tak sempat pergi perang. Allah Ta'ala kata, Nabi kata semua pahala untuk dia. Dan Nabi habiskan hadis tu, pasal seorang yang beli kuda ada dapat perlindungan, ada dapat dosa. Nanti kita bincanglah kemudian. Orang yang dapat perlindungan ni maksudnya orang beli kuda, niat dia sekadar nak jaga harga diri. Tak perlu nak pinjam kuda orang pergi kulu kiling. Niat dia sebagai harta benda dia, ataupun niat dia sebagai nak jual. Rezeki anak bini dia tak jadi masalah. Kuda tu sebagai perlindungan untuk dia. Yang ketiga, orang beli kuda sebab riak bangga diri, maka kuda tu dosa untuk dia. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan keldai? Nabi cakap dia tu pasal beli kuda, beli kuda niat untuk jalan Allah kan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan keldai? Maka Nabi kata, ma anzalallahu alayya fil Quran ayatan. Tidaklah Allah Ta'ala al-fazata al-jami'ata min hazil ayat. Tidaklah Allah turunkan untuk aku satu ayat dalam Quran yang lebih menyeluruh berbanding ayat ni. Nabi baca ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidaklah seseorang tu buat amal baik sebesar zarah, dia akan nampak kesan ke akhirat. Tidaklah seseorang buat amal jahat sebesar zarah, dia akan nampak kesan ke akhirat. Apa maksud dia? Kita pun kalau ada masa tu tanya juga Nabi, ya Rasulullah, kalau beli ayam, beli itik, belangsa macam mana? Nabi kata, belalah apa saja pun, masuk kata-kata Nabi lah, belalah apa saja binatang pun, niat untuk jalan Allah, dia makan, dia minum, dia buang najis, dia macam-macam lah, semua pahala untuk kita. Betul Allah kata, Allah tidak mensia-siakan ganjaran orang buat baik. Walaupun maksud tak tercapai, walaupun apa tujuan perang, matlamat perang, bukan pihak musuh, meninggikan Islam. Walaupun niat tak tercapai, hajat tak tercapai, Allah Ta'ala tak sia-siakan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man mata wa huwa yatlubul ilma fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang mati semasa menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Orang apa tujuan menuntut ilmu? Tujuan menuntut ilmu, belajar, amal, sampaikan. Orang tu tengah belajar, tak habis belajar lagi. Tak dapat degree, PhD, diploma, semua tak dapat lagi. Contoh. Tapi dia belajar niat kerana Allah, nak sebarkan agama Allah, mati. Nabi kata, mati fi sabilillah. Allah tidak sia-siakan. Okey, sifat Allah syakur. Sangat-sangat menghargai. Kita kalau orang bagi sponsing, kita senyumlah. Tapi dalam hati, kedekut dalam hati. Orang bagi sponsing kat kita senyumlah kan. Tapi dalam hati, kedekutnya. Manusia, biasalah. Sebab tak ada sifat syakur. Allah Ta'ala syakur. Nabi kata dalam hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Kurma dapat sebiji, kerat 2. Separuh bagi orang, separuh kita makan. Itu pun Nabi kata boleh jadi sebab selamat daripada api neraka. Sebab sifat Allah syakur. Ayat yang sama juga Allah turunkan dalam surah Ali Imran. Kita dah lalu. Tengok surah Ali Imran boleh? Tolong baca Puan Masyitah, tolong baca surah Ali Imran mengenai apa ya? Mengenai peperangan Hamraul Asad. Kalau buka page 72. Page 72. Okey. Ayat 171. Ayat 171.
sampai ayat 174. 171 sampai 174. Ayat-ayat ini mengenai peperangan Hamra'ul Asad. Terjemahkan dulu, diterangkan. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah, dan sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa antara mereka mendapat pahala yang besar, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang ketiga, ada orang-orang yang berkata kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kekuatan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Terus? Satu ayat lagi. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah. Mereka tidak ditimpa sesuatu bencana dan mereka mengikuti keredaan Allah. Allah mempunyai kurniaan yang besar. Okey, baik. Tuan-tuan tak kat Google nanti, kisah peperangan Hamra'ul Asad. H-A-M-R-A-U, okey, Ul Hasad, U-L Hasad, Hamra'ul Asad, A-S-A-D. Selepas peperangan Uhud, Nabi dah balik ke Madinah. Selepas peperangan Uhud, Nabi balik ke Madinah. Nabi dapat berita, orang sampaikan Abu Sufyan nak serang balik. Abu Sufyan nak serang balik orang Islam. Sebab semalam rugi tak bunuh habis-habisan, nak serang balik. Nabi keluar balik dengan sahabat-sahabat ke Hamra'ul Asad. Tunggu Abu Sufyan nak serang balik. Keluar balik. Sebab tu, ayat-ayat yang puan baca tadi, ayat 172. Orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul setelah menimpa mereka kesusahan. Baru semalam balik Uhud, hari ni Nabi ajak keluar, pergi keluar balik. Nak lawan orang kat Hamra'ul Asad ni. Jangan tengok peperangan tu tak berlaku. Maka Allah Ta'ala kata, mereka, ayat 174, mereka kembali dengan kemenangan daripada Allah dan tidak menimpa mereka sesuatu kesusahan pun. Pergi saja, perang, balik saja. Tak jumpa musuh pun. Allah Ta'ala kata ayat 171, Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan mensia-siakan reward orang-orang beriman. Walaupun perangan tak berlaku, niat dia nak bela agama Allah dan Rasul fi sabilillah, walaupun perangan tak berlaku, Allah tidak sia-siakan. Jadi, ingat apa kebaikan kita buat. Apa kebaikan kita buat? Kita niat nak hafal juzuk amma sebelum kita mati. Niat nak hafal juzuk amma sebelum kita mati. Tengok-tengok amma tasalu dengan wan naziat tak habis-habis. Dah berumur susah nak hafal. Niat kita betul, baik, walaupun kita tak habis hafal, Allah Ta'ala tetap akan bagi pahala. Allah Ta'ala tetap akan bagi pahala. Kerana Allah tidak mensia-siakan orang buat baik. Orang belajar doktor, saya bukan nak rendahkan orang belajar doktor kan. Contoh dia belajar doktor patutnya berapa tahun? 4 tahun. Contoh, saya tak tahu ni. Contoh. Tiba-tiba dia belajar 3 tahun setengah saja. Setengah tahun lagi nak habis. Setengah tahun lagi nak habis. Boleh tak dia balik kampung dia buka klinik? Balik rumah dia buka klinik. Boleh tak? Tak boleh. Maka apa dia belajar 3 tahun setengah tu boleh buat apa? Tak ada apa. Sia-sia je lah. Sia-sia je dah belajar 3 tahun setengah tu. Tak boleh nak buka klinik separuh doktor mana ada. Tapi orang belajar agama, dia ni nak hafal Quran. Belajar agama patutnya 5 tahun. Dia sebab belajar 3 tahun je, lepas tu dia berhenti masalah kewangan ke. Dia berhenti sebab mak dia suruh berhenti ke. 3 tahun dia belajar tu sia-sia tak? Sia-sia. 3 tahun dia belajar, walaupun dia tak jadi ustaz. 5 tahun dia belajar, walaupun dia tak jadi ustazah. Semua tu Allah tidak akan mensia-siakan. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan kebaikan orang mukmin. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan kebaikan orang-orang muslimin, walaupun maksud tidak tercapai. Dia dah 5 tahun belajar kelas bahasa Arab. 5 tahun masuk kelas bahasa Arab, niat dia nak faham Quran. Lepas 5 tahun awak pandai apa bahasa Arab? Wa dengan inna je. Wa dan inna sesungguhnya. Lain semua lupa. Betul. Saya tak kata tuan-tuan. Kelas kita lupa tak apa di kelas lain. Maka Allah tidak mensia-siakan. Yang kita dah hafal dulu dah lupa. Dulu dah ingat dah, sekarang lupa balik. Sia-sia ke? Tak sia-sia. Ingat, semua ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ayat lagi. Wa dan, teruskan. Wa dan, la tidaklah. Yunfikuna mereka menginfakkan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Nafaqatan, sesuatu nafkah.
And they do not spending. Nafaqatan sesuatu nafkah. Saghiratan yang kecil. Saghiratan yang kecil. Okay. Wa dan la tidak juga. La tidak juga. Kabiratan yang besar. Kabiratan yang besar. Wa dan la tidak juga. Yaqta'una mereka menempuh. Yaqta'una mereka menempuh. They across. Okay. Wadian sesuatu lembah. Wadian sesuatu lembah. Okay. A valley. Illa melainkan kutiba ditulis. Okay. Kutiba ditulis lahum bagi mereka li agar yajziyahum memberi balasan kepada mereka Allahu oleh Allah ahsana sebaik-baik ma apa yang kanu mereka selalu ya'malun kerjakan boleh, amalkan pun boleh. Terjemahkan dia Puan Rohana Hashim. Boleh terjemahkan Puan Rohana Hashim? Dan tidaklah mereka menginfakkan sesuatu nafkah yang kecil dan tidak juga yang besar, dan tidak juga mereka menempuh suatu lembah, melainkan ditulis bagi mereka agar memberi balasan kepada mereka oleh Allah sebaik-baik apa yang mereka selalu kerjakan. Okey, baik. Ayat ini diturunkan mengenai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ulama-ulama sirah mengatakan ayat ini turun mengenai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu semasa Nabi SAW minta keluarkan infak, nak pergi perang ni, nak kena belanja kan. Maka ketika Rasulullah SAW berkhutbah, minta sahabat-sahabat, encourage sahabat-sahabat keluarkan belanja untuk beri infak, maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bagi infak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masa tu keluarkan infak 100 ekor unta. Ambil. Wah, tak keluar. Itu. Sorry Ketika Rasulullah SAW khutbah minta infak, Uthman radhiyallahu anhu telah keluarkan 100 ekor unta. Setelah Rasulullah SAW habis khutbah, Sayyidina Uthman keluarkan lagi 100 ekor unta. 200 dah. Kaya tak kaya Sayyidina Uthman ni. Ketika jemaah Islam nak bergerak, Sayyidina Uthman keluarkan lagi 100 ekor unta. 300 ekor unta infak untuk jalan Allah, untuk pergi Tabuk ni. Okey. Kemudian, Uthman bin Affan bukan sahaja keluarkan unta saja, siap pelana sekali atas dia. Maka ketika Rasulullah SAW, dengar tahu Uthman infak 300 unta, Rasulullah kat tangan macam ni. Rasulullah SAW kata apa dia? Rasulullah SAW kata apa dia? Abdus Samad mengeluarkan tangannya seperti orang yang takjub. Tidak ada beban lagi bagi Uthman setelah keluarkan belanja banyak ni. Rasulullah kat tangan macam ni pada Sayyidina Uthman. Maksudnya apa dia? Abdus Samad, dia lah. Abdus Samad tu dia. Keluarkan tangan dia macam ni kerana takjub, kagum dengan infak Uthman radhiyallahu anhu. Lepas ni tidak ada sebarang bebanan lagi bagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Allah turunkan ayat macam ni. Dia spend banyak harta, 300 ekor unta untuk orang pergi perang jalan Allah. Perang tak terjadi. Perang tak berlaku pun, dia dah spend 300 ekor unta. Perang tak berlaku pun, Allah turunkan ayat. Allah kata tidaklah mereka spend harta sikit ke, banyak ke, dan mereka tidaklah menempuh sesuatu lembah, berjalan kat mana saja, lalu kat mana saja, melainkan Allah Ta'ala akan beri balasan lebih baik berbanding dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa kita spend di jalan Allah Ta'ala, sikit ke, banyak ke, semua ada pahala. Kalau spend masa biasa, bukan di jalan Allah, kita spend masa biasa, 1 Allah balas 10. Okey, 1 Allah balas 10.
Tapi apa-apa yang kita spend di jalan Allah, satu Allah balas berapa? 700. Tengok, kita dah lalu banyak kali ayat ni. Ni Quran encourage kita untuk kita banyak sedekah infak jalan Allah. Okey? Tengok surah Al-Baqarah, muka surat 44. Muka surat 44 ayat 261. Tolong baca Tuan Haji Syafiq, boleh Tuan Haji Syafiq? Page 44 ayat 261. 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Orang infak harta jalan Allah bagian sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Jadi berapa? 700. Bermula pada 1 biji akan keluar 700 biji. Satu infak Allah balas 700 kali ganda. Tapi dengan syarat fisabilillah lah, di jalan Allah. Fisabilillah, Imam Malik kata ada banyak tafsiran. Fisabilillah ada banyak tafsiran, tetapi aku sangat yakin tafsiran sebenar bagi fisabilillah adalah berperang menegakkan agama Allah. Belajar agama fisabilillah juga, buat masjid fisabilillah juga, buat sekolah agama fisabilillah juga. Tapi sebenar-benar fisabilillah adalah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah spend duit bayar yuran anak dia belajar tahfiz. 3 tahun bayar yuran 350 setiap bulan anak belajar tahfiz. Tengok-tengok dapat 15 juzuk sahaja. Dia pun kata, berhentilah, masuk giat marah je lah, nampak tak boleh nak hafal Quran ni. Rugi tak 3 tahun dia bayar yuran tu? Rugi tak? Tak rugi pun. Anak nak belajar doktor, ayah buat pinjaman dengan siapa tak tahu 100,000, contohlah, dia tak tahu ni sekadar contoh. Ataupun anak tu nak jadi pilot, okey, anak nak jadi pilot, ayah dia duit banyak, ayah dia buat pinjaman berapa ratus ribu tak tahu. Boleh tanya kapten dengan Tuan Haji Tunai. Okey, berapa ratus ribu tak tahu. Okey, pinjam duit untuk anak belajar jadi pilot. Katakanlah untuk jadi pilot belajar 2 tahun. Anak tu belajar 1.5 tahun, waktu cakap tak nak lah ayah, takut mati jatuh dalam laut, contohlah, tak nak jadi pilot pula. Maka duit dia yang ayah dia dah belanjakan untuk dia belajar pilot 1.5 tahun tu, dapat apa? Tak dapat apa? Dapatlah pahala sebab bagi anak dia duit. Tapi tak sama dengan orang yang spend duit untuk anak belajar agama, tengok anak belajar tak habis. Setiap satunya Allah Ta'ala akan bagi liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi pada. Okey? Ustaz saya cerita masa belajar dulu, ada orang-orang yang nak sponsor pelajar-pelajar ni. Ada orang yang dia bagi rezeki lebih nak sponsor pelajar-pelajar. Okey? Maka ustaz-ustaz ni mesyuarat akan pilih, dia kata, kita pilih pelajar-pelajar yang tak mampu, susah, dan ada kita tengok pelajar-pelajar yang tak mampu, susah, dan kita tengok pelajar tu ada harapan untuk khatam hafalan 30 juzuk. Okey, sebab kita nak tunjuklah pada orang sponsor tu, ni orang anak murid saya, anak murid kami yang awak sponsor tu hari ni dah khatam 30 juzuk, alhamdulillah. Jadi orang sponsor tu seronok tak? Seronok, alhamdulillah. Aku bayar yuran dia bulan-bulan, dia habis hafal 30 juzuk. Nanti jadi ustaz mengajar orang, aku dapat pahala banyak. Seronok tak? Seronok. Maka satu masa tu ramai sangat orang nak sponsor. Maka ustaz-ustaz kata, buat masa ni kita ada pelajar-pelajar yang susah, tapi kita tengok macam dari segi pelajaran dia macam tak ada harapan je nak khatam Quran 30 juzuk, nak khatamkan hafalan. Maka pengetua madrasah saya masa saya belajar dulu kata, dia baca ayat ni. Pengetua tu baca ayat ni pada orang yang nak infak tu. Dia kata, tuan-tuan nak infak pelajar-pelajar, ni ada list nama pelajar yang kita rasa dia miskin, tak mampu nak bayar yuran. Tapi kami nak beritahu, pelajar-pelajar ni dari sudut prestasi pelajaran dia, hafalan dia, kami nampak macam dia susah nak khatamkan hafalan 30 juzuk. Kamu nak infak yuran dia? Alhamdulillah, kami terima untuk infak yuran dia. Kami terima untuk infak pelajar yuran dia. Tapi kami tak berani nak bagi jaminan yang mereka boleh hafal 30 juzuk. Sebab nampak 3-4 tahun dah baru 4 juzuk, 5 juzuk. Maka pengetua baca ayat ni. Kamu boleh infak, setiap infak Allah Ta'ala akan bagi pahala. Kerana walaupun dia belajar tak habis, walaupun dia hafal Quran tak habis, setiap infak tu Allah Ta'ala akan bagi sebaik-baik ganjaran pada mereka. Cumanya,
Kalau ada orang nak infak pelajar-pelajar tahfiz ni, ustaz-ustaz akan pilih pelajar di kalangan yang tak mampu tu, yang kita tengok pelajaran dia bagus, prestasi dia bagus, baru kita kata, okey ni orang pelajar ni awak boleh infak. Pelajar-pelajar lain ada yang tak mampu tapi kita tak berani recommend seseorang infak. Takut nanti dah 8 tahun infak yuran dia. Tak habis lagi ke ustaz? Tak habis lagi. 8 tahun dah belajar. Baru 10 juzuk. Pelik orang tu. Pelik lama enggak belajar tak habis. Walaupun dia infak untuk pelajar tu tak habis belajar. Tapi yakinlah Allah tidak akan mensia-siakannya. Setiap kali budak tu hafal, setiap kali budak tu cuba ingat, dapat pahala. Esok lupa balik. Tetap pahala tu tak rugi pada orang yang infak tu. Contohnya. Jadi ingat, poin kita hari ni, 2 perkara penting. Jangan cakap bohong. Yang kedua, setiap kebaikan kita, 3 perkara penting. Pertama, jangan cakap bohong. Kedua, duduk dengan orang baik-baik. Allah perintah pada kita. Yang ketiga, apa saja amal kita buat, walaupun sebesar zarrah, walaupun maksud tidak tercapai, Allah tak sia-siakan. Kita ada sakit, kita pun amal doa tu, amal doa ni, baca doa sifat tu, doa sifat ni, ayat Quran tu, ayat Quran ni, untuk sembuhkan penyakit kita. Contohlah. Tengok-tengok sakit tak sembuh juga, mati sebab sakit tu. Dengan sebab penyakit tu kita mati. Contoh. Sia-sia ke? Tak sia-sia. Kerana setiap amal, setiap ayat Quran kita amalkan, setiap doa Nabi ajar kita amalkan, walaupun sakit kita tak sembuh, masalah kita tak selesai, yakinlah Allah tidak akan mensia-siakan kebaikan kita. Okey, baik, berhenti sini dulu. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik daripada kelemahan kekurangan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Mohon maaf salah silap kalau ada. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama.